Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dimuliakan Tuan Bilal, Tuan Pengerusi serta ahli jawatan kuasanya, sahabat-sahabat, asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dapat sama-sama kita duduk dalam masjid yang mulia ini. Sudah 4 bulan kita tidak bersua muka. Mudah-mudahan tiada yang tertinggal atau terlupa jalan ke masjid. 4 bulan kan, lama. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang pertama selepas 4 bulan ini, kita borak-borak santai-santai menceritakan tentang ilmu-ilmu peninggalan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca daripada kitab waris-waris Nabi, iaitu daripada ulama'-ulama'. Saya tukang baca, tuan-tuan tukang dengar. Kita baca kitab daripada warisan ulama'. Mereka ini pewaris Nabi. Kita bukan waris. Kita nak dapat ilmu setempias-tempias mereka, mudah-mudahan dapat syafaat mereka. Di samping kita dapat mengambil beberapa faedah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing diri kita yang kerdil ini meniti jalan yang sangat payah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah, ada satu surah yang ke-107, 7 ayatnya di dalam Al-Quran. Surah yang diturunkan di Mekah. Hebatnya ataupun lainnya surah ini daripada surah-surah yang lain, nama surah ini diambil daripada perkataan yang paling belakang sekali dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut. Maksudnya dia punya nama surah ini, nama surah yang perkataannya diambil daripada perkataan yang paling akhir dalam surah ini. Biasanya depan kan, al-haqqatu mal-haqqah. Surah apa tu? Surah Haqqah kan. Kemudian idza waqa'atil waqi'ah, surah Waqi'ah. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim, surah Naba kan. Abasa wa tawalla, surah Abasa. Tetapi surah ini surah yang last, perkataan paling last, wa yamna'unal ma'un. Stop. Surah Ma'un, perkataan yang paling akhir tu diambil kepala surah. Gitu. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu ayat ni sebagaimana yang kita dah biasa dengar. Mudah-mudahan lepas kita dengar tadabbur ayat ini, kita lebih faham dan lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. 7 ayat. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang pertama, ara'aita, adakah kamu wahai Muhammad telah melihat, tahukah kamu wahai Muhammad, alladzi, orang yang yukadzibu, menipu,
ad-din, agama Islam ini, agama kita ni, menipu agama. Ni istilah yang Allah sendiri gunakan di dalam Al-Quran, iaitu yukadzibu bid-din, penipu agama. Istilah kita banyak, kita buat sendiri, penonggang agama, kan? Yang dalam Al-Quran ada pembela agama, Hizbuddin, Hizbullah, pembela agama, ataupun penentang agama ada, penonggang agama. Itu istilah-istilah yang baru-baru kita buat. Tetapi istilah yang perlu kita kenal, yang memang Allah perkenalkan di dalam Al-Quran, yang perlu di-highlightkan. Kalau ada Facebook, keluarkan, supaya orang tahu ada satu istilah yang dipanggil penipu agama. Dia olok-olok memperjuangkan agama, tapi tipu, penipu. Siapakah mereka ini? Iaitulah orang-orang musyrikin Mekah. Ayat ini ditujukan pada orang-orang musyrikin Mekah sebagai pengajaran kepada kita. Orang musyrikin Mekah ditipu agama dia. Kenapa? Dia telah melakukan dua sifat ini yang dicatatkan dalam Al-Quran, dalam surah, dalam ayat ini. Dua sifatnya apa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iaitulah orang yang mengherdik anak-anak yatim, dikutuk anak-anak yatim, perli anak yatim. Bodoh. Jahat betul anak-anak yatim. Anak pada bapak pun jahat. Dengan bapak-bapaknya jahat sekali. Ni lagi anak tak ada bapak. Kan? Dikutuk anak-anak yatim, bukan dijaga, dikutuknya. Yang dipujinya maknya, tapi maknya cantik. Itu masalahnya. Dikutuk mak, anak jahat, mak cantik. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka perangai orang musyrikin Mekah dulu, dia suka mengherdik anak-anak yatim. Dan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka ini tak suka bagi makan pada orang-orang miskin. Biarlah melarat, sampai tak makan apa semua, biar dia biar. Anak yatim diherdik, dikutuknya. Dia tak ambil satu inisiatif untuk membela mereka. Tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala kata mereka ini, musyrikin ini adalah penipu agama. Kenapa penipu? Mereka olok-olok perjuangkan agama. Kalau Nabi Muhammad SAW datang membawa agama yang baru bagi mereka, iaitu agama Allah, agama Islam, mereka seolah-olah mempertahankan agama. Muhammad telah mengutuk agama kita, Muhammad telah mengutuk agama nenek moyang kita, seolah-olah macam suara-suara yang membela agama nenek moyang mereka. Betul? Seolah-olah membela. Kalau ada apa-apa perkara yang mendatang mengutuk agama-agama mereka, mereka pertahankan. Tetapi mereka sebenarnya penipu agama. Kerana agama, lebih-lebih lagi agama Samawi, agama Yahudi, Nasrani, lebih-lebih lagi kita Islam, pada asalnya semuanya adalah memberi makan orang-orang yang miskin dan juga membantu anak-anak yatim. Kalau agama mereka kuat, tapi anak yatim dan miskin mereka biarkan, ini salah satu sifat macam musyrikin. Dan musyrikin telah melakukan dua sifat ini, maka mereka dapat title yukadzibu bid-din, penipu agama. Dan kita jangan sampai dapat title ini, penipu agama. Nampak? Jelas tak ayat ni? Jadi sifat ini sifat orang musyrikin. Jadi Allah berikan kita ayat ini supaya kamu jangan jadi macam orang musyrikin ni. Mereka menipu, mereka olok-olok je, acah-acah je menyokong agama mereka, membela agama. Kalau Nabi Muhammad datang mengutuk agama mereka, mengutuk dia punya berhala, mereka pertahankan seolah-olah mereka lah perjuang agama. Tetapi pembohong. Kenapa? Mereka tidak memuliakan anak-anak yatim dan miskin. Satu hari, asbabun nuzul ayat ini, satu hari Allah Subhanahu wa taala telah menentukan perkara ini berlaku sebagai asbab nuzul. Apa dia sebab turun ayat ini? Bukanlah maknanya dah berlaku benda ni maka Allah turunkan ayat ni. Tak. Benda ni berlaku pun adalah dalam rancangan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan bin Harb, seorang Muslim selepas 8 Hijrah, tetapi sebelum itu dia di Mekah.
Sebelum Rasulullah berhijrah, dia adalah musuh utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kedekut gila. Memang gila sungguh kedekut dia. Sehingga dah masuk Islam pun kedekut juga. Sampai bininya Hindun mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku ni kedekut gila. Nak belanja duit, duit banyak tapi nak belanja untuk keluarga tak ada." Sehingga Rasulullah kata, "Kau ambil je lah. Duit dia sekadar mana yang perlu. Ambil lah. Jangan lokek-lokek. Bini ambil, jangan marah. Kan? Tapi jangan sampai banyak-banyak, sekadar yang perlu." Jadi, tapi Abu Sufyan bin Harb walaupun kedekut dia telah menyembelih seekor unta seminggu. Seminggu satu ekor unta disembelih untuk jamu kawan-kawan dia. Kita yang kata pemurah-pemurah ni, satu bahagian lembu setahun pun berat sungguh. Tu nak kata gitu, kan saja je cakap, kan santai-santai kena bantai pula aku. Seminggu satu ekor unta. Memang kaya dia, tapi dengan keluarga dekut sikit. Tapi masa dia musyrikin, masa dia muslim lagilah dia banyak menderma. Tetapi masa dia musyrikin lagi, walaupun hatinya nak membongkak dan sebagainya, tapi dia buat lah. Derma tu, sembelih satu ekor unta seminggu jamu kawan-kawan. Namun ketika satu hari dia sembelih makan-makan semua, datang seorang anak yatim minta sikit daging. Maka diketuk oleh budak tu. Maka turun ayat ni. Dialah penipu agama. Tapi kalau Nabi Muhammad datang membawa agama yang baru, mereka lah seolah-olah yang datang membela agama mereka yang lama. Muhammad telah mengutuk agama kita yang lama, agama nenek moyang kita yang kita pegang. Bohong je. Maka kita juga, kalaulah begitu, olok-olok, kalau datang orang yang perli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitalah orang yang pertama memperjuangkan. Dekat Facebook kitalah keyboard warrior. Hebat, pertahan. Tak ada masalah, buatlah. Tetapi jiran sebelah miskin, anak yatim depan rumah, kau biarkan, kau penipu agama. Berceramah sana sini, Ustaz Alim, pergi sana. Kan? Jiran sebelah miskin dibiarkan, penipu agama. Bahkan Allah kata, tidak beriman kamu. Kenyang perut, lepas makan lagi. Lepas makan kuliah, lepas kuliah makan lagi. Balik jiran tak makan, tak tahu sebab apa? Tak ambil tahu. Tak beriman kamu. Apatah lagi memang dia orang miskin. Nah, jadi pertama yang kita ambil pelajaran pada hari ini ialah tengok jiran-jiran kita yang susah-susah, yang miskin, yang tiba-tiba miskin pada PKP ni. Dulu tak miskin, tiba-tiba miskin. Minta maaf sahabat-sahabat, anak murid saya, bapak-bapaknya yang driver bas sekolah, stop, tak ada pendapatan. Driver lori, stop. Grab, stop terus. Mana mereka nak datang, nak makan? Maka kita pula datang, hari ini kita kena PKP, duduk rumah sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh putuskan hubungan kita dengan manusia, suruh kita dengan Allah. Tak adanya. Putus hubungan kita dengan manusia, tak bantu miskin, tak bantu yang orang-orang susah. Putuslah hubungan kita dengan Allah, walaupun kita rasa kita menyambung hubungan dengan Allah setiap malam. Tak ada. Boleh faham? Kalau kita tahajudnya, inilah masa aku nak tahajud. Tapi jiran sebelah miskin, dia buat Grab, kita tak biarkan. Kita gaji penuh. Orang sungguh benci betul dengan cikgu masa ni. Cikgu makan gaji buta. Saya kata tak, cikgu bukan gaji buta. Cikgu ni membuta pun dapat gaji. Gitu. Betul je. Kau membuta satu hari pun gaji dapat juga. Itu yang pelik. Tapi bantulah. Marah dia. Aku pun cikgu, jangan risau. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat kita ni, yang pertama, kita tak nak jadi orang musyrikin, penipu agama. Maka masjid menjadi center. Kita nak cari susah. Pak Imam memang kenal anak-anak yatim ni. Mak dia lagi dikenal. Ibu tunggal. Jadi dikenal. Kita kena masjid jadi center, kumpulkan duit, bagi. Dan saya percaya masjid sini telah menjadi center kepada taman ini. Sebab tu aman. Apa lagi? Dekat sini. Taman apa?
damai, apa lagi? Makmur, semua tu hebat-hebat semua. Tapi jangan nama je. Dalamnya gaduh. Gaduh, tak bertegur siapa, jangan gitu. Biar aman betul. Nampak macam aman, memang aman sungguh. Jadi tuan-tuan kasih Allah, jadi lepas ni senarai anak-anak yatim di tempat ini ada. Kita tahu siapa yang nak bagi. Orang-orang miskin siapa? Bapaknya sakit, ini tak. Dan orang miskin kena update setiap tahun. Sebab tahun lepas dia mungkin kaya, tahun ni miskin. Dan tahun ni mungkin miskin, tahun depan dah kaya. Dan orang yang menerima, yang dikatakan asnaf, dia menerima duit setiap tahun, tiba-tiba tahun ni dah dapat duit, anak dah kerja bagus, bagi tahu masjid, saya tak perlu lagi. Bagi tahu. Jangan dah sedap dah bagi. Orang bagi, kita terima je. Jangan, itu hak asnaf. Awak dah bukan asnaf, kena declare awak bukan asnaf. Jangan main ambil je. Dulu anak kecil-kecil dapat. Anak dah kerja dah. Gaji besar pula. Dah biasa dapat ustaz. Jangan gitu. Yang tahun lepas kaya, tahun ni mungkin miskin. Itu kena kaji setiap tahun, kena update Biro Kebajikan Masjid. Yang lain-lain, Biro Kebajikan Masjid tu, dia ada kerja lain. Dia mungkin kerja pejabat lain. Pun sibuk juga, sibuk dengan masjid. Yang kita tukang kutuk. Apa biro? Dia dapat gaji. Ini saya luahkan perasaan. Yang dengar ni dengar. Ini AJK Masjid, bukan dia dapat gaji. Dapat gaji pengusi ke dapat? Dapat gaji Imam? Imam dapat. Imam tak dapat gaji pun tak apa, kan? Sawit banyak. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan orang-orang yang kalau kita nak buat, sebarkan duit pada orang anak yatim, miskin kita dah bagi. Kalau kita dah bagi, jangan kutuk orang. Kadang-kadang ada orang sifatnya, dia bagi pada orang miskin, orang semua nampak. Facebook nampak, apa nampak, oh bagus, ustaz ni bagus. Awak apa buat? Jangan. Mungkin dia, yang orang tu bagi tu, duit dia lah. Gitu. Bukan saya bagi orang miskin, bukan duit saya pun. Duit imam bagi 15,000. Dia tak duduk, dia duduk. Kita tak tahu. Bila tak tahu, jangan mengutuk orang. Jadi amalan baik ini kita buat je. Ajak orang buat, tapi jangan perli orang lain. Nampak macam relax je haji tu. Tak tolong orang miskin, tak apa orang jiran sebelah. Rupa-rupanya ni, asnaf untuk masjid yang 35,000 dapat, 30,000 tu duit dia. Kita tak tahu. Jadi jangan kita buat. Kita anjurkan buat saja. Wallahu a'lam. Orang buat tak buat itu lain cerita, kita ajak. Jadi dua sifat ni jangan kita buat. Membiarkan anak yatim dan tidak beri orang miskin makan. Lepas ni ingat. Sehingga Nabi SAW kata dah, sebagaimana yang saya sebut beberapa kali dalam kuliah-kuliah saya, abghadut ta'amu indallah, seburuk-buruk makanan di sisi Allah ialah makanan walimah kenduri. Walimah ni kenduri, bukan walimah kerja kahwin ni, kan? Walimah ni kenduri. Walimah tolong urus, kenduri kahwin. Walimah ni semua. Walimah akikah, walimah ni walimah kenduri. Siapa yang buat kenduri adalah seburuk-buruk makanan. Jangan tak dengar lepas ni, stop lepas tu. Ambil Ustaz Alin cakap, makan kenduri jangan buat kenduri. Ustaz Alin kata harap jangan. Bila mana kenduri itu dijemput semua orang-orang yang kaya, tetapi ditinggalkan orang-orang miskin. Walaupun makanan yang dijamu makanan sunnah, semua makanan import daripada Madinah, ajwa, airnya Zam-Zam, tetapi makanan itu dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak panggil orang miskin, panggil kaya-kaya je. Walaupun makanannya western aja ni, makanan barat-barat sahaja, tapi yang dipanggilnya orang miskin, campur lagi orang kaya, tak apalah campur-campur. Maka ini makanan yang mulia di sisi Allah. Boleh faham? Itu hebatnya orang miskin. Dan sebab tu kalau tuan-tuan buat kenduri kahwin, yang bagusnya masa PKP ni tak payah jemput orang, tapi sekarang dah kena jemput, kan? Keluarga jemput, jiran-jiran jemput, kawan orang rumah jemput, jiran-jiran satu taman jemput, asnaf jemput. Mana namanya? Ambil kat masjid. Kenal ke tak kenal ke, jemput mereka. Alamat semua ada. Bagi. Dia datang tak datang nanti kita jemput mereka. Tahniah siapa yang jemput anak yatim datang makan, itu tahniah. Itu yang anak yatim yang duduk dekat rumah anak yatim dah senang.
Yang kita jemput tu. Ini yang duduk di rumah-rumah yang kita tak tahu ni. Kenapa tak tahu? Sebab kita tak ambil tahu. Masjid tahu, kita minta. Ni senara anak yatim. Tak ada kerja dengan, jom kita pergi bagi makan. Beli KFC ke apa ke, tak apa, tu miskin kita bagi bungkus 2 nak ambil. Suka mereka. Bayangkan tuan-tuan yang dah 70 tahun, 60 tahun ke atas, tengok muka cucu-cucu. Kalau yang macam 40 tahun, 30 tahun ke atas, tengok muka anak-anak. Budak-budak ni, anak-anak kita tengok sepah tidur ke, cucu kita sudah tidur. Dia sekolah, baju aku belikan. Dia nak beli aiskrim, aku belikan. Semua aku belikan. Dia senyum. Bayangkan budak-budak ni bangun, menangis, menggoyang badan kita, kita dah mati. Anak yatim, dia nak beli aiskrim, nak beli apa, semua tak dapat. Datang kat kita, kau ni degil lah sejak bapak kau mati. Wah, kita pula marah dia lagi. Ini ingat, perkataan tu semuanya akan dikira sebagai asbab kita menjadi penipu agama. Lepas ni, sebelum ni pun tuan-tuan dah memang power dah, derma anak yatim dan ini orang miskin. Tetapi lepas ni pergiatkan lagi. Kalau tak nak lupa, senang je. Sebagaimana yang saya kata, buat saja, potong gaji, masuk dekat masjid untuk asnaf, potong sebulan 10. Masa tu bank tak tanya kita, ada duit tak ni? Tak potong? Tak ada. Dia mesti potong. Kau tak ada ke? Ada ke? Dia potong RM20. Betul? Jadi kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetap menderma dalam keadaan kita tak sedar pun. Wallahu a'lam bissawab. Itu sifat musyrikin. Yang keduanya, sifat munafik. 3 sifat munafik dalam surah ini. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Ni orang sembahyang ni, bukan orang musyrikin. Orang musyrikin tak sembahyang. Orang muslim yang ngaku Islam tapi sifatnya munafik, dia sembahyang. Ini sifat orang munafik yang disebutkan dalam Ibnu Katsir. Jangan buat. Ni 5 sifat jangan buat. 2 sifat musyrikin yang kalau kita buat menjadikan kita ini boleh menjadi penipu agama. 3 lagi sifat munafik yang kalau kita buat, kita boleh jadi celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka ini kalau sembahyang mereka lalai. An salatihim, bukan fi salatihim. Dalam surah Al-Mu'minun, fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam sembahyang, fi itu dalam. Dalam itu maknanya mula takbiratul ihram sampai salam. Itu dalam sembahyang. Khasyu' dia, maka dia mukmin yang sejati. Mukmin yang berjaya. Kalau dia tak khasyu', dia mukmin juga. Tapi yang tak betul-betul main-main punya mukmin. Jadi orang mukmin yang berjaya ni dia khusyuk dalam sembahyang, tapi kita tak kisah dalamnya tu. Sekarang an solatihim, an maknanya tentang. Kalau dalam tafsir ini dikata apa? Saya sebutkan. Atha bin Dinar mengatakan segala puji bagi Allah yang telah berfirman an solatihim, sahun, yang lalai dari solatnya. Dan dalam ayat ini dia tidak mengatakan fi solatihim, di dalam solatnya. Dia lalai. Kalau an solatihim, lalai dari solatnya. Fi solatihim, dalam solatnya. Baik lalai dari permulaan waktu sehingga mereka mengerjakan di akhir waktu solat secara terus menerus atau menjadi kebiasaan. Maknanya fi solatihim, mula salam sampai mula takbiratul ihram sampai salam. Tu kena jaga. Kena khusyuk, baru mukmin yang sejati. Tapi title celaka tu disandang oleh orang-orang yang lalai dari sembahyangnya, waktu sembahyangnya. Di mana dia sembahyangnya? Sembahyang zuhur pukul 4.25, 6 minit lagi nak masuk asar. Sembahyang asar pukul 7, suku. 7.16 masuk maghrib. Subuh pukul 11, qada sekali dengan Jumaat.
kebiasaannya ataupun memang dia sengaja buat. Ini an solatihim, maknanya dia lalai tentang solatnya, waktunya. Mungkin dia semayang khusyuk, Allahu akbar khusyuk, tapi zuhur pukul 4.25. Celaka juga. Orang semayang tu yang celaka ni. Bukan orang tak semayang. Jangan tak semayang, jangan je kita. Apatah lagi pukul 4.25 zuhur tak khusyuk lagi. An solatihim tak boleh pakai, fi solatihim pun hancur. Boleh faham kan? Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, lepas ni sifat munafik, sifat orang-orang musyrikin tak nak buat. Aku akan keluarkan derma aku sikit, banyak ke sikit ke, tengok aku punya keadaan pada miskin dan yatim. Mesti. Sebelum ni derma pada anak yatim, saya buang, keluarkan. Kalau ada apa ni, video-video yang macam-macam, oh dengar semua dekat WhatsApp. Ada iklan anak yatim, sebab lamba je, tak tengok pun. Tapi sekarang ada RM10 tetap bagi. Tengok keadaan, tengok dompet tak ada, diam. Ya Allah, kalau aku ada aku bagi. Sekurang-kurangnya gitu. Wallahu a'lam. Ni kalau buka dompet ni banyak ni, kan? Wallahu a'lam. Cumanya alhamdulillah, mungkin tuan-tuan dah berikan kepada orang-orang miskin dan yatim. Setiap hari jangan sampai tak ada memberi. Masuk tabung masjid pun sekurang-kurangnya. Wallahu a'lam. Jadi alladzina hum an salatihim sahun. Sahun apa? Sahun, lalai. Sahwi, lupa, lalai. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian alladzina hum yura'un, dan mereka suka dilihat-lihat kalau beribadat. Suka betul. Kalau orang tengok, wah hebat aku, hebat aku. Terasa hebat betul kalau dibuat ibadat. Kalau kita lihat, ada dua lah pandangan saya lah. Yang kerdil ini, kalau tengok ada beberapa jenis riak ni. Riak yang biasa-biasa, dosa besar, tapi biasa-biasa, kita dah buat benda tu, tengah buat kita riak. Kita balik pergi haji dah, balik haji, orang panggil kita tuan haji. Wah, tuan haji sekarang lagi. Oh, riak tu. Kan? Tak apalah. Dah buat haji belum? Dah buat dah. Dah buat haji, dah balik haji, dah keluar duit puluh-puluh ribu. Kemudian balik orang panggil haji, riak sikit lah. Tu biasa-biasa. Itu biasa. Jangan layan sudah riak tu. Kan? Tapi kadang-kadang belum dapat lagi dah riak. Kuat pula suara aku ni. Yang nampak bulan punya simpan. Suara simpan yang keluar habis ni. Aku ni kalau dapat pergi haji tahun, belum pergi. Kalau kumpul duit cukup ni pergi haji, balik orang panggil aku tuan haji. Hebat aku. Belum pergi lagi pun dah riak tak pasal-pasal. Inilah satu lagi teruk daripada yang tadi. Belum buat ke? Tu riak dalam ibadat. Kadang-kadang riak dalam bab dunia. Anak-anak kita berjaya semua, tengok jiran semua anak penyangak-penyangak semua. Anak kita, kau kereta lerek-lerek kereta semua. Hebat. Tapi dah dapat. Betul, dah berlaku dah benda tu, memang anak tu berjaya. Riak pula. Tu biasa-biasa. Tu biasa. Ini belum lagi. Anak-anak belum biasa lagi. Ni kalau anak-anak lulus semua ni, lepas tu dapat kerja baik, kereta lepas rumah, belum dapat dah riak, ni ada masalah. Betul ada tak? Ada. Macam mana Allah nak bagi? Sebab Allah tahu kamu riak nanti, aku tak bagilah. Ini kalau kahwin dua, riak dia. Tengok aku, tapi dah kahwin. Ini belum lagi. Kalau aku kahwin 2-3 orang tengok aku, macam mana Allah nak makbulkan? Riak tak pasal-pasal sebelum dapat. Wallahu alam. Contoh, alladzina hum yura'un. Ini perangai orang-orang munafik, maka dia ini suka dilihat-lihat. Kita orang lihat ke tak lihat ke sama je. Pergi masjid, hebat, butang sampai atas. Tak apalah, kemas baju. Masa PKP 4 bulan sebenarnya kat rumah, pagoda koyak ketiak kau pakai.
Betul. Orang tengok bukan main smart eh. Belakang orang semayang seorang kat rumah pula tu, tak nak jamaah. Bini sendiri dalam bilik, anak sendiri dalam bilik, semayang nak jamaah dalam rumah. Dalam yang PKP dah lepas ni, yang ni jangan semayang kat rumah pula, semayang masjid. Koyak. Alamak, macam tahu pula aku agak-agak je. Jangan macam tu. Memang kita kat masjid kita kemas sebab penampilan kita kena jaga di masjid. Kat rumah jangan, taklah sampai gini, taklah. Tapi janganlah sampai pagoda koyak pakai. Betul? Taklah macam ni kat rumah nak semayang. Tak, ada jubah khas lain, biasa-biasa punya. Tapi taklah pakai pagoda. Kain koyak, kain buat cat rumah tu buat semayang. Betul? Dekat masjid, silap gosok tak pakai. Ini yura'u, nak suruh orang tengok. Jadi kita nak depan Allah sama. Orang tengok ke, tak tengok ke, lantak kau lah. Yang penting aku dengan Allah. Buat catat nama korban, catatlah nama aku. Ini suruh catat nama belakang, tak nak riak nanti. Dia je, buat aje lah. Suruh catat nama, tulis aje lah. Kan? Wallahu a'lam. Baik. Dan yang sifat orang munafik yang ketiga, kalau dibuat ini, title kita celaka. Semayang lalai, ada semayang lalai? Jangan lalai lepas ni. Bukan kerana apa? Kerana aku tak mau disifat celaka oleh Allah. Yang kedua, jangan suka tunjuk-tunjuk kita punya amal. Orang tengok ke tak tengok ke, sama je kita buat. Kita usahakan begitu. Susah nak buat ni, bukannya senang. Tapi kita usahakan. Yang ketiga, wayamna'unal ma'un. Wayamna'una, mereka ini melarang, menghalang diri mereka al-ma'un, daripada memberi orang, tolong orang dengan barangan berharga. Ma'un maknanya barangan berharga, barangan yang berguna, barang berguna kita. Pinjam sejak kita, oh no. Oh no. Bukan kita aku, ni kita bank, belum bayar lagi. Kau dekut tak hidung masin tu. Tapi yang minjam ni pula janganlah. Orang tu plastik lagi kereta dah pinjam. Janganlah, patutlah. Kita datang, orang baru beli kereta, plastik lagi, meter baru 200 tak sampai, 1,100, kita pinjam, bang pinjam lagi KL sekejap. Patutlah kau nak pinjam pun, orang tak bagi. Inilah dia wayam naunal maun yang Ustaz cakap. Jangan gitu, kau pinjam tu patut-patut sikit. Gitu. Gitu. Wallahu a'lam. Boleh faham? Nuduh orang boleh tahan, yang kita pinjam tak patut-patut tu. Kalau kita bagi tak? Dia tak bagi. Saya nak ambil durian bang kat Muar. Ambil durian pula tu. Memang orang tak bagi. Patut-patut. Wallahu a'lam. Jadi 3 sifat ini jangan buat. Apabila Allah Subhanahu wa taala dah sebut ayat ini, surah Al-Maun ni, lepas surah Maun surah apa? Al-Kautsar. Maka Allah, bila Allah dah berikan ayat ini, fahamkan ayat ini, pasti kita dah tekad, dah berbual dengan Allah nanti balik nanti. Kita baca seorang-seorang, kita dah hafal ayat ni. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Penipu agama ya Allah, kau jangan jadikan aku orang penipu agama ya Allah. Aku memang sayang agamamu ya Allah. Aku sayang agamamu. Jangan kau titlekan aku sebagai musyrikin-musyrikin yang tipu agama ya Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya Allah, dah lama aku tak derma anak yatim ya Allah. Dah lama aku tak derma ya Allah. Aku nak keluarkan duit esok sikit ya Allah. Aku nak bagi anak yatim ya Allah. Aku tak nak penipu agama ya Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Aku ada adik yang miskin ya Allah, tapi aku tak tengok pun dia ya Allah. Berbual. Fawailul lil musallin alladzina hum, sampai habislah kita berbual-bual dengan Allah. Bila kita dah tekad, kita tak nak buat perangai munafik, tak nak buat perangai musyrikin, maka Allah cabar kita dengan ayat Al-Kautsar. Inna a'tayna Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Kami telah memberi engkau wahai Muhammad dan juga umat-umat kamu ni, kita semua ni, al-kautsar. Kautsar ni 2 pandangan ulama. Ada yang bermaksud kautsar ini kathir, harta yang banyak. Habuan yang banyak, rezeki yang banyak, duit, rumah, semua hebat-hebat ada. Aku dah bagi. Ataupun Kautsar ini bermakna kolam di hari akhirat nanti yang bernama Kautsar.
Allah dah bagi Nabi Muhammad Kautsar itu. Tapi kalau dalam ni maknanya kebanyakan kebaikan yang banyak, rezeki yang melimpah ruah kita dapat. Dah dapat belum benda tu? Dia banyak Allah bagi. Yang kita minta ke yang kita tak minta yang Allah bagi? Yang banyak kat rumah tu yang kita minta ke yang kita tak minta? Sofa-sofa tu kita minta tak? Allah bagi. Nah. Isteri yang taat ni selama ni kita minta tak? Ya Allah, tunjukkan aku isteri yang taat. Ada minta? Tak ada, tapi Allah bagi. Nah, kita tak minta jadi anak soleh je. Kita minta jadi anak soleh je. Ya Allah, jadikan anak aku nak soleh. Tapi anak-anak kita kaya-kaya semua. Allah bagi. Allah bagi. Lebih daripada apa yang kita minta. Bila kamu dah dapat dah, semua dah dapat, saya pun dapat, tuan pun dapat, yang dengar dalam handphone pun dapat dah. Allah cabar kita. Kalau kamu faham surah Maun tu, tak nak jadi munafik, tak nak jadi musyrik, fasalli, semayanglah kamu. Betul-betul semayang. Li rabbika, untuk Tuhanmu sahaja. Cabar. Semayang bukan kerana imam. Semayang bukan kerana kita dah tua, dah pencen. Semayang kita di masjid bukan kerana apa, tapi kerana Allah saja. Cabar, boleh tak? Maknanya sakit ke apa ke aku datang, tak kisah. Aku datang sebab Allah. Wanhar, sembelihlah binatang. Allah cabar. Nak sembelih? Yang belum korban, nak sembelih tak? Tak ada duit Ustaz. Kata tak nak jadi musyrikin. Sufyan pun, Abu Sufyan pun seminggu sekali sembelih. Cuba 700 Ustaz, masjid ni melampau Ustaz. Ya, 700 cuba bagikan dengan bagikan dengan kita punya pendapatan setahun. Berapa banyak? 700 memang besar. Setahun berapa pendapatan? Ya banyak. Sebab kita nak kumpul tu dalam 2-3 hari ni nak kumpul memanglah banyak. Kalau kumpul awal tahun tu, ya banyak. Jadi berkorbanlah. Sembelihlah binatang. Korban. Kumpulkan duit juga. Kalau dah tak ada, sediakan parang, tenaga, pergi masjid. Jangan jadi penunggu dan pemakan saja. Datang bawa parang, sembelih sama-sama. Tak sama-sama, aku ni tak sembelih ya Allah, tapi ni aku mampu buatlah. Ini bawa plastik lah. Tengok orang buatlah sibuk, hulu kili ambil air minum, buat sibuk. Aku nak 2 kilo, balik sedap kau je. Itu okey lagi. Ni ada yang kat rumah, orang masjid je tak bagi kita daging ke? Oh sedap lagi. Kau korban? Tak. Dah pernah korban? Belum. Kan? Aduh lah. Saja je meluahkan. AJK Masjid ni macam-macam dengar tuan-tuan. Jadi saya ni AJK Masjid. Jadi saya tahulah luahan-luahan orang ni. Jangan marah. Baik. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kata fasalli, maka semayanglah kamu. Tadi kan suruh semayang kan? Jangan lalai, semayang. Jangan lalai. Li rabbika, untuk Tuhanmu saja. Jangan lalai. Itu mensyarahkan ayat ataupun surah sebelumnya. Wanhar, sembelih. Kalau sembelih lain, bukan korban, kita makan sendiri. Ini sembelih bagi orang makan, miskin makan, yatim makan, bagi. Nak praktikkan surah sebelumnya. Boleh? Maka tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat 3 sifat ini, bukan setakat 3 sifat munafik ini, bukan setakat 2 sifat musyrikin ini yang kita perlu tak nak buat, tetapi seluruh sifat musyrikin, seluruh cara hidup mereka kita tak nak buat, seluruh cara kehidupan munafik kita tak nak buat. Diterangkan dalam ayat selepasnya, iaitu surah Al-Kafirun. Qul ya Al-Kafirun. Apa dia? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyad. Engkau punya engkau, aku punya agama aku. Musyrikin, perangai engkau tidak memuliakan anak yatim, tu engkau. Engkau tidak memuliakan orang miskin, itu engkau. Kedekut engkau, itu agama engkau. Aku tidak. Aku tak sama. Bukan itu saja, semua benda tak sama. Orang munafik, engkau lalai sembahyang, aku tak. Itu engkau. Ni aku lain. Lakum dinukum waliyadin. Agama engkau, cara engkau, aku cara aku, agama selepas itu.
barulah boleh mendapat kejayaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Surah selepas tu apa dia? Iza jaa nasrullahi wal fath, baru boleh dapat kejayaan. Apabila datang berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi perangai musyrikin, perangai munafik jangan ada pada kita. Antaranya diterangkan dalam sifat surah Al-Maun. Tapi banyak lagi surah-surah yang menerangkan sifat munafik, jangan ikut. Antara sifat munafik apa? Dalam surah Munafikun tu banyak surah munafik ayat contoh. Bukan nak tuduh tuan-tuan, tak, kan kita bincang. Antaranya ialah khusyubum ka'annahum khusyubum musannadah. Orang-orang munafik ni, dia ni suka bersandar kat dinding-dinding. Alamak. Sudah. Celaka ustaz ni. Aku duduk-duduk cakap. Saya pun dulu ada ustaz tu kata, maka orang-orang yang suka bersandar kat dinding ni memang munafik. Saya mikir, kalaulah sandar kat dinding ni munafik, yang sandar kat kedai kopi tak pergi masjid tu siapa? Kan? Rupa-rupanya bukan sandar kat dinding. Sandar-sandar lah. Sandar kat dinding ni maknanya apa? Khusyubum musannadah, seperti mana tiang-tiang bersandar di dinding. Macam tiang, tuan-tuan ambil satu tongkat, sandar kat dinding, sandar, lekat terus dinding. Jatuh tak jatuh? Kalau dia memang tegak betul, jatuh tak? Jatuh. Tapi munafik ni sengit. Orang tak betul, sengit, tapi sandar kat dinding. 20 tahun pun tak jatuh. Betul? Lepas tu kita suruh dia tegak. Tangga kita sandar dekat dinding. Tangga tegak. Ni diterangkan dalam kitab Al-Qurtubi. Tangga tegaklah. Agak-agak dia tegak. Tegak tak tangga tu? Tangga tegak. Tegak sini. Tak ada. Kenapa? Kenapa mereka tangga tu la yaqiluna wa la yafhamun, tak faham dan tak ada akal. Orang munafik macam tu. Kita suruh dia, nasihat dia, buat bodoh lah. Tu maksudnya khusyubun musannadah, bukan sandar kat dinding. Tu silap faham maknanya. Tersandar terus, tak ada masalah. Yang sandar kat dinding ni tiang. Mereka ini seperti tiang yang sandar kat dinding. Kalau kita suruh tegak, memang tak tegaknya. Begitulah orang munafik. Kau ni salah, semayanglah, bodoh. Dia tak lawan, tak bodoh. Kau ni makan duit haram saja, buat bodoh. Semayanglah saja, dia tak nak semayang. Macam tak dengar, macam tak faham. Itulah sifat orang munafik. Antaranya. Wallahu a'lam bissawab. Baik tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat-sifat ini. Munafik ni, sifat-sifat musyrikin ni, sikit je 5 perkara tadi jangan kita buat, insya-Allah barulah kita bersemangat untuk buat makan-makan untuk orang miskin, sembelihan dan sebagainya. Kemudian kita elakkan semua sifat-sifat mereka, barulah dapat kejayaan. Insya-Allah taala. Cukuplah sekadar tu untuk iklannya hari ini. Siapa yang rasa berat 700 nak sembelih kat Malaysia, sembelih kat Kemboja pun ada. Siapa yang rasa sembelih kat Kemboja tu tak afdal, tak payah cerita, duduk diam. Sembelih kat Malaysia, kan? Ini bagi orang tak ada duit. Atau ada duit tapi banyak sangat. Dekat sini nak buat, dekat sana pun nak buat. Dengan saya ada RM315 sahaja. Ejen untuk One Nation NGO, Ustaz Halim Hafiz dan PU Rahmat. Saya ejen, saya tak pergi. Kenapa tak pergi diajak saya? Pergilah Ustaz, jomlah. Saya tak boleh. Nanti pergi kat Kemboja tu. Kalau Kemboja tu kan masuk pendalaman naik motor apa semua. Yang kat sana makan ada apa? Daging. Kalau kita makan daging, aku tak boleh makan daging. Kalau aku minta ikan kan, mengada-ngada. Kan pergi kau usung lembu, balik kau usung aku. Tahu sakit tak makan daging? Tu lah. Jadi baik aku tak pergi, aku pungut duit je, aku bagi kat kau buat. Wallahu a'lam bissawab. Itu mengelaklah, penat nak pergi sebenarnya, malas nak pergi, kan itu je alasan. Jadi tuan-tuan insya-Allah Subhanahu taala, jadi siapa yang nak tak bawa duit pun tak apa, call saya, kemudian kita settlekan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang penipu agama. Tak, saya kata kalau tak sembelih korban penipu agama, tak, kemampuan kita. Tak mampu, kita sendiri tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada lebihan, kita sendiri tahu. Tak nak buat tak apa, semua orang tak tahu. Kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku mampu tapi aku tak nak, kenapa? Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa
wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum